Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Abdul Fattah bin Ibrahim, nombor metrik 050894. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai tajuk Al-Ilmul Laduni fil Hadithin Nabawi. Jadi, apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni ini adalah merupakan suatu ilmu yang mana kita tahu tanpa kita pelajari. Seperti dalam kisah dalam surah Al-Kahfi itu, di mana Nabi Khidir itu dia menerima wahyu langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ajaran Nabi Musa. Jadi itu menunjukkan bahawa untuk menunjukkan nubuah dia, kenabian dia. Jadi kita teruskan kepada tajuk kita ni. Jadi yang pertama, ilmu laduni fil hadis, ilham wa ru'ayah. Untuk pengenalan ni, kita tahu bahawa sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah sumber kepada ilmu bagi manusia. Maka Maha Suci Allah ni dialah yang menciptakan manusia, yang memberikan kehidupan kepada manusia, yang mana dia juga memberikan akal, deria kepada kita, yang mana kita ni mampu untuk melihat dan juga mempelajari tentang apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok dalil di sini. Dalil dia yang pertama, yang bukti dia dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Iqra, surah Al-Alaq, surah Al-Alaq, yang bermaksud bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yakni sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku, Al-Alaq. Dan bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia melalui pena, iaitu penulisan. Ia mengajarkan manusia juga apa yang tidak diketahui oleh mereka. Dan ada dalil yang kedua, bukti yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ar-Rahman ayat 3 dengan 4 yang bermaksud dialah yang telah menciptakan manusia, dialah yang telah membolehkan manusia ni bercakap, bertutur, di mana memberi dan juga menerima kenyataan. Jadi jelas di sini bahawa segala ilmu dan juga segala tingkah laku kita ni di dalam dunia ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Abdullah Majahid bin Abdul Razak. Saya akan meneruskan pembentangan daripada sahabat saya tadi, iaitu mengenai ilham wa ru'yah. Okey, pada slide saya ini, slide pertama, okey. Namun pengetahuan yang diperoleh seseorang melalui panca inderanya terbatas pada batasan deria dan juga mengalami beberapa kesalahan ataupun kesilapan. Ini kerana keupayaan akal kita manusia untuk mengetahui sesuatu itu juga mempunyai batas oleh had pengetahuan deria yang dimiliki oleh manusia. Oleh itu, manusia dia perlu kepada pengetahuan tertentu yang akan mengajarnya untuk mencapai sesuatu dari dirinya sendiri, walaupun melalui panca indera dan fikirannya. Dan dengan apa yang dia dapat tu, dia perlu membetulkan kesalahannya dalam satu pengetahuan. Salah satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia iaitu dengan mengutuskan para nabi daripada utusannya melalui wahyu, melalui ilham serta melalui pandangan yang tepat. Melalui para nabi dan rasul, seseorang dia akan mempelajari pendekatan yang tepat dalam hidup yang akan membawanya kepada satu kebaikan, membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Manusia ini dulunya adalah satu umat, lalu Allah mengutuskan para nabi untuk apa? Untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkan bersamanya kitab yang mengandungi kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Okey, melalui wahyu, ilham dan pandangan yang tepat, Allah telah menyediakan manusia dengan pengetahuan yang mengandungi beberapa rahsia dan fakta yang tidak dapat kita lihat, tak dapat kita nak beritahu.
tentang apa? Tentang perkara peristiwa yang perkara tu dah terlepas ataupun perkara yang akan datang. Saya akan meneruskan dengan slide seterusnya, dengan bab seterusnya, iaitu tariqat al-iktisam al-ma'rifah. Cara bagaimana untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Terdapat dua jalan untuk mendapatkan pengetahuan, iaitu jalan pertama melalui panca indera kita sendiri dan akal. Dan ini merupakan jalan yang kebiasaannya daripada orang-orang biasa untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan yang diperoleh melalui kaedah ini melalui pemerhatian panca indera dan diakhiri dengan penghasilan idea, iaitu melalui proses pemikiran. Dan jalan yang kedua ialah melalui wahyu, ilham dan pandangan yang tepat. Di antara contoh pengetahuan ilmiah dengan ilham ini yang disebut dalam Quran, iaitu surah Al-Kahfi melalui kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jelas di sini adalah Nabi Musa itu dia mengenai pengetahuan ilmiah dan Nabi Khidir itu melalui pengetahuan ilham ataupun wahyu ataupun pandangan yang tepat. Bab seterusnya adalah wahyu wa ilham. Wahyu dan ilham. Innal wahyu kama arfah Syekh Muhammad Abduh, iaitu wahyu seperti dinyatakan oleh Syekh Muhammad Abduh. Wahyu merupakan pengetahuan yang diperolehi daripada dalam diri seseorang itu melalui keyakinan bahawa wahyu itu berasal daripada Tuhan dan iaitu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan ataupun tanpa perantaraan. Wahyu melalui suara yang kita boleh dengar ataupun wahyu tanpa suara. Dan menjadi perbezaan wahyu dan ilham adalah ilham merupakan satu perasaan ataupun naluri yang dapat kita rasai dalam jiwa kita dan sesuatu yang menggerakkan hati ataupun mendorong untuk menghasilkan ataupun untuk mencapai sesuatu tanpa kita merasakan dari mana datangnya perasaan tersebut. Seterusnya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi melalui wahyu. Wahyu itu datang kepada Nabi seperti bunyi loceng dan kesannya itu sangat-sangat kuat sehingga dahinya mengeluarkan peluh dalam keadaan yang sangat sejuk. Bahkan apabila naik kenderaan terpaksa turun daripada kenderaan, kesannya pada bunyi yang sangat kuat. Seterusnya, wahyu juga diturunkan kepada Nabi dalam berbagai bentuk dan berbagai peringkat, termasuk juga penglihatan yang benar, dan disampaikan melalui malaikat dalam hatinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kadang-kadang juga melambangkan sebagai seorang lelaki dan kadang-kadang melalui penampakan malaikat dirinya sendiri dalam gambaran yang sebenar, iaitu sama seperti Allah bercakap kepada Nabi tanpa perantaraan malaikat, seperti dalam hadis Isra' dan Mi'raj. Amsilah wahyu kana yahdisu lin nabi biwasitati Malik ma jaa fi hadis Huzaifah alladhi qala fiha. Antara contoh wahyu yang berlaku kepada Nabi melalui perantaraan malaikat seperti dengan peristiwa Huzaifah, dan dia mengatakan bahawa ibunya bertanya kepada dia, bilakah temu janji dia dengan Rasulullah? Lalu Huzaifah berkata, saya tidak mempunyai perjanjian seperti itu. Jadi dia pun minta izin kepada mak dia untuk pergi berjumpa dengan Rasulullah, untuk solat maghrib bersama Rasulullah dan memohon ampun bagi pihak dia dan pihak ibunya. Oleh itu, dia pun pergi berjumpa dengan Rasulullah, solat bersama Rasulullah dan solat maghrib dan solat isyak. Selesai pada solat isyak, Rasulullah pun berpaling pergi dan dia mengikuti Rasulullah daripada belakang. Rasulullah mendengar suaranya, lalu Rasulullah berkata, adakah kamu Huzaifah? Huzaifah berkata, ya Rasulullah, saya Huzaifah. Rasulullah bertanya, apa yang kamu perlukan? Allah telah mengampuni dosa kamu dan dosa ibu kamu. Kemudian Rasulullah berkata lagi, sesungguhnya malaikat tidak turun lagi pada malam ini dan meminta Allah menyambut aku dan memberitahu aku bahawa Fatimah adalah pemimpin wanita syurga dan bahawa Hasan dan Husain adalah ketua pemuda syurga. Bab seterusnya adalah hudusul wahyu wa ilham lil khairil anbiya. Maksudnya adalah peristiwa wahyu dan ilham kepada bukan Nabi. Peristiwa wahyu dan ilham kepada selain para Nabi seperti mana diceritakan melalui dalil Al-Quran mengenai kejadian wahyu dan ilham untuk Ummu Musa, Khawariyin dan hamba-hamba Allah yang soleh. Terdapat banyak dalil daripada hadis kejadian ilham yang tidak selain daripada Nabi. Contohnya diriwayatkan Anas mengatakan bahawa Rasulullah berkata, siapa yang beramal daripada sesuatu daripada pengetahuannya, maka Allah akan memberikan ilmu yang belum lagi dia ketahui. Seterusnya daripada Abi Sa'id bahawa Rasulullah berkata, berwaspadalah terhadap firasat orang-orang yang beriman. Sebab apa? Firasat orang yang beriman ni dia melihat dengan cahaya Allah yang Maha Berkuasa. Seterusnya diriwayatkan mengenai Sa'id bin Abi Waqqas. Dia diilhamkan pada satu malam
ketika Rasulullah memerlukan orang untuk berjaga, maka dia datang untuk menjaga Rasulullah pada malam itu. Daripada Aisyah berkata, Rasulullah berjaga pada malam setelah memasuki Madinah, dan dia pun berhajat, dia pun berkata, moga-moga ada sahabat yang soleh yang datang kepadaku pada malam ini untuk menjagaku pada malam ini. Lalu Aisyah berkata, sementara itu kami mendengar suara heretan pedang. Rasulullah berkata, siapakah ini? Lalu Sa'ad berkata, aku Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu datang ke sini? Lalu dia menjawab, telah datang perasaan takut terjadi sesuatu kepadamu ya Rasulullah. Lalu aku datang ke sini untuk menjagamu. Maka Rasulullah memanggilnya dan kemudian Rasulullah tidur. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Jadi seterusnya ilham juga terjadi kepada malaikat yang mana untuk melindungi dirinya, untuk membuat kebaikan dan juga menegakkan kebenaran. Manakala syaitan juga mempunyai pengaruh untuk memengaruhi manusia untuk membuat kejahatan dan juga mendustakan kebenaran. Jadi dari Abdullah bin Abi Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya syaitan ini berpengaruh terhadap anak Adam, dan manakala malaikat juga berpengaruh. Tapi syaitan ini berpengaruh untuk mempengaruhi manusia untuk membuat kejahatan dan mendustakan kebenaran. Manakala malaikat ini adalah untuk melindungi manusia, untuk manusia ini membuat kebaikan dan juga menegakkan kebenaran. Maka sesiapa yang mendapati suatu perkara itu baik, maka mereka itu haruslah, wajiblah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan berlindung daripada kejahatan syaitan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, asy-syaitan ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan ini dia akan berjanji kepada Allah supaya manusia ini akan hidup di dalam kekufuran dan juga menyuruh manusia ini untuk membuat kerosakan ataupun melakukan maksiat. Jadi seterusnya adalah perbezaan di antara berkenaan dengan perbezaan pendapat ulama psikologi dan juga ahli psikologi moden. Yang mana ahli psikologi moden ni mempunyai pendekatan yang kukuh terhadap tafsirannya mengenai pengetahuan. Yang mana dia ayat ni, beliau ni berpendapat bahawa pengetahuan ni adalah melalui deria. Yang mana deria ni adalah asas di mana pengetahuan manusia itu bergantung. Dan ulama psikologi pula menyatakan bahawa pengetahuan yang diperolehi itu menjadi suatu ilmu, suatu jalan yang dihasilkan melalui wahyu ataupun ilham ataupun pandangan yang benar. Kemudian ahli psikologi moden pula mengkaji kes berkenaan dan juga pencapaian pengetahuan. Mereka ni hanya melihat pada satu sumber pengetahuan manusia, iaitu pengetahuan melalui deria seperti saya nyatakan tadi, yang mana menyebarkan dalam pembentukan ucapan yang umum dan gambaran akal yang tidak dapat dilihat dan juga sistem mental yang lebih kompleks. Manakala ulama psikologi pula ni dia menafsirkan ilham ini, adalah hasil dari proses penghasilan idea dalam fikiran manusia semasa minda mereka tengah istirahat, di mana fikiran mereka ni akan dapat menyingkirkan beberapa masalah dan juga rintangan semasa mereka berfikir.
dan akan menghasilkan elemen-elemen yang teratur. Jadi untuk mendamaikan pendapat psikologi moden dan juga ulama psikologi ni, uh, uh, ianya pendapat ahli psikologi moden ni dia terhenti pada peningkatan proses fisiologi yang terjadi pada otak dan juga diiringi dengan proses psikologi. Yang mana maksud dia sini dia menyatakan bahawa ahli psikologi moden ni fikiran mereka tu hanya terhenti terhadap fitrah manusia, yang mana fitrah manusia ni bila dia mendapat satu idea tu, dia adalah dia akan mendapat melalui deria dia, seperti saya nyatakan tadi. Manakala ulama psikologi ni pula dia tengok dari sudut pandangan agama, menurut dia ni tidak cukup dengan proses psikologi ni saja. Dengan proses fisiologi ni yang dikaji oleh pendapat psikologi moden ni lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah penguasa seluruh alam semesta dan dia dalam semua makhluknya dan juga dalam semua peristiwa yang terjadi dalam ni. Tidak mungkin hanya tergantung pada kita saja ilham ni. Mesti ada berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalil dia bukti firman Allah Subhanahu Wa Taala A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Surah Al-Hajj ayat 70. Subhanallah. Maksudnya, bukankah engkau telah mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni mengetahui segala yang ada di langit dan juga di bumi. Jadi jelas sini bahawa ilham kita dapat tu ke mana-mana pun balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada dia juga. Dapat proses fisiologi dan juga mental dalam pandangan Islam lah. Jadi yang pertama kita dapat tahu, kita mesti tahu bahawa segala sesuatu yang ada ni dilakukan dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keupayaan dia dalam kehendak dia, dan ia tidak terkecuali daripada otak manusia dan juga apa yang sedang berlaku dalam sel-sel otak manusia. Dan juga telah dibuktikan mengenai fisiologi otak ni bahawa wujudnya lebih frontal lobe. Frontal lobe ni adalah satu saraf yang mana dia berada di tengkorak depan kita ni, iaitu dipanggil frontal bone. Jadi di dalam dia tu ada frontal lobe, yang mana frontal lobe ni yang terletak bahagian depan otak ni dia berfungsi seperti untuk kita membaca, menulis, untuk kita belajar dan juga mengingati sesuatu, bercakap dan juga berfikir. Jadi bahagian depan kepala ni, bahagian atas dahi ni ialah dipanggil ubun-ubun. Ia berkait juga dengan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang mana ubun ni yang digunakan oleh Rasulullah ni lah. Allahumma inni abdika wa ibnu abdika wa ibnu ummatika nasiti biyadikal hadith. Mana maksud dia adalah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak kepada hamba-Mu, dan juga anak kepada hamba perempuan. Jadi nasiti ni bermaksud ubung-ubung. Ya ayat sini, ubung-ubungku ada di dalam genggaman-Mu. Ya ini tiada daya dan upaya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksudnya ubung-ubung dalam genggaman dia tu, ia merupakan petunjuk yang jelas bahawa ubun-ubun seseorang ni berada di bahagian depan otak, yang mana merangkumi frontal lobe yang saya nyatakan sebentar kejap tadi lah, di mana ia berfungsi sebagai pusat tertinggi lah untuk membuat pertimbangan, menjadi untuk pertimbangan yang menjadi pengaruh kepada kita terhadap tingkah laku kita. Yang mana semua ini adalah daripada genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala.
ianya bertindak sesuka hati dan mengarah sesuka hati, di mana dia mengarah sesuka hati untuk melakukan sesuatu. Maka dengan izin Allah ni jugalah suatu proses berfikir yang berlaku di pusat-pusat fisiologi di frontal lobe ni akan membawa kepada idea-idea yang baru dan juga suatu ilham terhadap manusia. Kemudian Al-Quran juga ada menyebut dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah. Sadaqallahul azim, surah Al-Alaq ayat ke-15 dan juga 16. Maksudnya, jangan sesekali berlaku dahaka, dan sesungguhnya jika ia tidak berhenti, iaitu dari perbuatan yang buruk kamu buat tu, nescaya kami, ini Allah Subhanahu Wa Taala, akan menyertak ubun-ubunnya. Yang punya makna terhadap ubun-ubun. Ubun-ubun orang yang berdusta. Jadi apakah yang maksudkan ubun-ubun tu? Maksudkan dia menyertak ubun-ubun tu. Yang ini sungguhnya satu makna tu dapat fahami bahawa bahagian depan otak manusia ni, mana dia mempunyai pusat pada proses mental, seperti bila kita berbohong ataupun kita bercakap benar, bercakap betul atau salah. Jadi benda ni hanya akan berlaku di pada proses-proses akal di otak manusia. Di bahagian depan ni lah ubun-ubun. Kemudian akan tercetus dan tingkah laku kita melalui percakapan atau perbuatan mengikut kehendak manusia itu sendiri. Jadi bila kita melakukan sesuatu tu, maka harus kita berfikir bahawa kita akan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala mana-mana pun. Gitu. Jadi itu saja pesan saya. Wallahu a'lam. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ismail bin Rashid. Nombor metrik 051569. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan tentang mimpi dan petunjuk. Mimpi adalah aktiviti mental yang berlaku semasa tidur, di mana seseorang melihat situasi dan peristiwa yang berbeza yang dilakukannya dalam mimpi. Sama ada seseorang itu mampu mengingat kembali mimpinya ataupun tidak mengingatinya sama sekali. Mimpi kadang-kadang jelas difahami dan mudah untuk ditafsirkan. Walau bagaimanapun, kadang-kadang mimpi itu bersifat kabur dan susah untuk difahami maksudnya. Golongan cendekiawan telah berusaha dari zaman dahulu lagi bagi mengkaji serta menafsirkan maksud-maksud mimpi dan memberikan pelbagai teori tentang mimpi. Mimpi mungkin berlaku akibat pengaruh seseorang semasa sedang tidur oleh beberapa rangsangan deria yang datang dari luar seperti bunyi, cahaya, bau atau timbul dari dalam tubuhnya sendiri seperti rasa lapar, dahaga, sakit ataupun sensasi fizikal yang lain. Mimpi kadang-kadang mungkin mengenai kemunculan beberapa gambaran visual dalam khayalan seseorang ketika dia sedang tidur yang disimpan dalam ingatannya dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya pada masa lalu. Mimpi juga boleh menjadi gambaran tentang perkara penting yang difikirkan seseorang sebelum tidur. Beberapa saintis menyebutkan bahawa mereka menemui penyelesaian kepada masalah saintifik yang difikirkan sebelum tidur di dalam mimpi mereka. Mimpi juga boleh menjadi cara untuk melampiaskan beberapa keinginan dan mencapai kepuasannya dalam mimpi ketika seseorang itu tidak dapat memuaskannya semasa dalam keadaan terjaga. Selalunya seseorang bermimpi untuk merealisasikan hasrat, keinginan dan cita-cita yang sukar untuk dicapai dalam hidupnya. Dalam beberapa situasi, mimpi adalah penyelesaian kompromi di mana konflik diselesaikan antara beberapa motif terpendam. Manusia dan ketahanan psikologi yang menghalangnya daripada muncul dalam perasaan kerana kegelisahan yang disebabkan oleh persepsi mereka, dan kompromi ini biasanya muncul dalam bentuk mimpi yang kabur. Ini adalah pendekatan yang diambil oleh Sigmund Freud, pengasas School of Psychoanalysis, dalam penafsiran mimpi. Ia juga boleh menjadi ramalan atau kenyataan
penyataan, memberi maklumat mengenai peristiwa yang akan menjadi kenyataan pada masa akan datang. Sama ada yang menjanjikan kebaikan ataupun yang mendedahkan tentang beberapa rahsia dan kebenaran yang tersembunyi, serta beberapa perkara yang gaib. Jenis mimpi terakhir ini disebut sebagai ramalan. Golongan pemikir dahulu memberi konklusi bahawa ia adalah tentang mimpi kenabian seperti yang disebutkan dalam agama Islam, tetapi psikologi moden menolak kajian mereka dan membataskan kajian hanya untuk mempelajari jenis mimpi yang lain yang telah kita sebutkan tadi. Di dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang penyataan mimpi dan maksudnya. Mimpi itu mungkin merupakan mimpi tentang kenabian atau pengungkapan di mana Allah yang Maha Esa memberitahu tentang realiti metafizik atau sesuatu yang akan berlaku di masa hadapan. Terdapat kemungkinan juga bahawa mimpi yang diturunkan itu adalah suatu perintah dari Allah kepada para Nabi untuk melaksanakan perintahnya. Mimpi yang mengelirukan adalah mimpi yang sama-sama dan sukar untuk ditafsirkan. Ia mempunyai banyak teori yang dikaji oleh ahli psikologi moden, terutama mimpi simbolik yang tidak jelas yang sukar ditafsirkan kecuali setelah berusaha keras dalam melakukan analisis. Al-Quran menyebutkan banyak maksud mimpi para Nabi. Sebagai contoh yang disebutkan tentang mimpi Nabi Ibrahim AS yang menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Petunjuk ini adalah jenis di mana Tuhan Yang Maha Esa memerintahkan kepada Nabi-Nya mengenai suatu perkara yang menjadi amanah untuk dilaksanakan. Firman Allah SWT dalam Quran yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku daripada orang-orang yang sabar." Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan. Azamnya itu telah menjalankan perintah kami. Serta kami menyerunya, "Wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan." Surah As-Saffat ayat 102 hingga 105. Selain itu, Al-Quran juga menyebutkan tentang mimpi Nabi Yusuf AS yang merupakan satu petunjuk daripada tanda kenabian. Kita pergi kepada dalil seterusnya, firman Allah dalam Al-Quran, "Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku.'" Surah Yusuf ayat 4. Dalil seterusnya, demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar, iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjidil Haram, insya-Allah pada masa yang ditentukannya, dalam keadaan aman, menyempurnakan ibadah umrah kamu dengan mencukur kepala kamu, dan kalau tidak pun menggunting sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut akan pengkhianatan musuh sehingga kamu keluar balik dari situ. Surah Al-Fat ayat 27. Allah SWT turut berfirman dalam Quran yang menceritakan tentang beberapa mimpi daripada golongan yang bukan Nabi yang membawa sesuatu tafsiran. Sebagai contoh adalah mimpi berdasarkan ketika Nabi Yusuf berada di dalam penjara dan dua orang lelaki datang kepada Nabi Yusuf untuk bertanyakan tentang tafsir mimpi mereka itu. Seterusnya mimpi Firaun yang bermimpi bahawa 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus serta tanaman yang subur dan tanaman yang kering, dan pergi kepada Nabi Yusuf untuk meminta tafsiran kepada mimpi itu. Dan terjadinya penafsiran Firaun daripada Nabi Yusuf AS di penjara, tapi menunjukkan bahawa petanda dalam mimpi itu tidak hanya dilihat oleh para Nabi dan hamba Allah yang soleh, tetapi juga dapat dilihat oleh orang lain yang bukan orang soleh ataupun orang yang kafir kerana kekuasaan Allah SWT. Allah SAW turut membahas hal berkaitan mimpi dalam banyak hadis kerana baginda biasa mengungkapkan tentang mimpinya dan disaksikan oleh para sahabat baginda. Rasulullah SAW menyebutkan bahawa mimpi mempunyai 3 jenis. Sabda Rasulullah SAW, sungguhnya mimpi itu mempunyai 3 jenis. Mimpi yang baik itu merupakan berita gembira
datang daripada Allah SWT. Mimpi yang buruk dan membawa maksud kesedihan itu adalah daripada syaitan, dan mimpi yang disebabkan oleh apa yang berlaku atas seseorang itu. Jika sekiranya siapa dalam kalangan kamu bermimpi sesuatu yang buruk, hendaklah dia berdiri dan mendirikan solat sunat, serta janganlah dia memberitahu mimpinya itu kepada orang lain. Petunjuk dalam hadis ini adalah berkaitan penafsiran mimpi. Jenis mimpi yang pertama adalah mimpi kabar gembira daripada Allah SWT. Yang kedua adalah mimpi daripada syaitan. Dan yang ketiga adalah apa yang menjadi tumpuan dan dalam kehidupan seharian seseorang, serta apa yang berkaitan dengan hasrat, keinginan dan cita-citanya. Jenis mimpi kedua dan ketiga dalam hadis ini menampaknya merangkumi semua jenis mimpi yang dikaji oleh psikologi moden. Bagi jenis mimpi pertama yang merupakan mimpi yang benar atau ikhlas, mereka tidak mengkajinya di dalam penyelidikan psikologi moden. Di dalam beberapa hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa hanya 2 dari 3 jenis mimpi ini. Jenis pertama adalah jenis mimpi daripada Allah, iaitu berita gembira. Yang kedua adalah daripada syaitan, iaitu segala perkara yang tidak disukainya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik itu adalah daripada Allah SWT, adapun mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Jika sekiranya seseorang itu bermimpi satu mimpi yang ditakutinya, hendaklah dia meludah ke belah kirinya dan hendaklah dia memohon perlindungan daripada Allah SWT daripada kejahatan iblis. Niscaya iblis tidak akan memudaratkannya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahimi bin Azman, nombor matrik 050584. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung pembincangan kumpulan saya. Okey, seterusnya kedua hadis ini menunjukkan bahawa jika seseorang itu melihat dengan penglihatan yang baik, maka dia menyukainya. Dan jika dia melihat dengan penglihatan yang buruk dan dia membencinya, maka tambahkanlah ia kepada iblis, kerana itu adalah daripada bisikan-bisikannya. Okey, dan seterusnya jadi biarkanlah dia berlindung kepada Allah dan juga bergantung kepadanya. Seterusnya kerana itu tidak membahayakannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya ia bermaksud adalah Allah itu yang menciptakannya, kemudian semua impian baik dan buruk adalah daripada penciptaan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia telah melakukan kebiasaan untuk menciptakan sesuatu visi yang sebenarnya ketika sesuatu itu hadir. Yakni orang yang mempercayainya ditambahkan kepadanya, iaitu orang yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini menciptakan juga kesombongan mimpi dengannya, iaitu syaitan yang mengaitkan kepadanya. Seterusnya, penglihatan yang benar adalah perkara yang pertama muncul daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, perkara pertama yang dimulakan oleh Rasulullah SAW dari wahyu adalah visi yang benar, iaitu ketika dia tidur, dan dia tidak melihat penglihatan kecuali bahawa itu seperti adalah bintang pagi. Okey, kedua, visi Muslim adalah berita baik daripada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sebahagian daripada kenabian. Atas wewenangnya Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, pesan dan kenabian telah terganggu dan tidak ada utusan sesudah saya dan juga Nabi. Dia pula berkata, jadi sukar bagi orang-orang, dan juga dia berkata juga, tetapi ada khabar baiknya. Mereka berkata juga lagi, wahai Rasulullah SAW, apakah berita baiknya? Rasulullah berkata, visi Muslim adalah sebahagian dari bahagian-bahagiannya. Okey, seterusnya atas wewenang Ubadah bin Al-Samit, bahawa Rasulullah SAW bersabda, penglihatan orang yang percaya adalah sebahagian daripada 46 bahagian kenabian. Yang pertama, atas wewenang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW dan juga berkata, tidak ada yang tersisa dari kenabian kecuali penginjil. Mereka berkata, apa khabar? Adakah apa khabar baik? Dia pula berkata, penglihatan yang soleh. Yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan Al-Bishri dalam firman yang
Maha Kuasa, mereka memiliki manusia di kehidupan dunia dan juga di akhirat, iaitu sebagai penglihatan yang soleh. Yang ketiga, penglihatan yang baik, maka sebahagian dari kenabian itu ia berasal daripada Tuhan Yang Maha Esa, yang dengannya hamba-hambanya memberitahu apa yang baik dan apa yang buruk. Okey, satu-satunya penyataan penginjil dari dalam dua hadis sebelumnya datang al-aghlab atau kecukupannya dari tanda-tanda peringatan yang sesuai. Okay, yang keempat, sebilangan mentafsirkan pepatah Rasulullah, iaitu penglihatan, iaitu adalah sebahagian daripada 46 bahagian kenabian yang merupakan masa keturunan penyingkapan kenabian, iaitu adalah 23 tahun, yang mana 6 bulan adalah visi yang baik. Visi yang baik. Dan nisbahnya ke 23 tahun adalah nisbah satu bahagian daripada satu bahagian hingga 46. Okay, dan dalam riwayat lain menyatakan bahawa ianya adalah sebahagian daripada 40 bahagian, dan dalam 5 bahagian tu lagi 40, dan yang lain 70. Variasi ini mengikut status penglihatan secara visualnya. Penjahat itu adalah sebahagian daripada 70, dan penglihatan yang baik adalah sebahagian daripada 40, yang bermaksud lebih banyak yang diperakui. Okay, oleh itu orang percaya yang baik itu yakni yang ikhlas, yang moden adalah satu penglihatan yang besar. Keikhlasannya adalah bukti kebenaran penglihatannya. Atas kewibawaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di penjelasannya itu dia berkata, saya yakin anda harus ataupun anda mempunyai visi yang telah mengesahkan anda baru-baru ini. Hadis ini ada tafsiran mimpi dan visi ini. Dia dalam ini berkata, sejak dahulu lagi manusia ini prihatin dengan menafsirkan mimpi untuk mengetahui apa yang mereka bawa ataupun apa yang mereka mimpi itu, dan apa makna dalam mimpi itu, dan rahsia yang ada, dan juga khabar baik maupun peringatan yang mereka sampaikan. Maknanya dalam mimpi itu apa mesej yang disampaikan. Okay, dan ia muncul di masyarakat yang berbeza sepanjang sejarah adalah lelaki, yang khususnya dalam tafsiran mimpi ni. Dalam dia buat buku, menulis buku dan menetapkan peraturan untuk membongkar rahsia simbol dalam mimpi. Akhirnya dia mengkaji tafsiran dalam mimpi itu, dan dia menulis apa mesej yang disampaikan dalam mimpi itu. Okey, seterusnya penyingkapan Al-Quran, iaitu penglihatan yang terdapat dalam beberapa ayatnya dan tafsirannya, dan apa yang disertakan beberapa hadis mengenai mimpi dan penglihatan. Ada yang disebut sebelumnya Rasulullah SAW menjalankan tafsirannya mengenai beberapa penglihatan yang dilihatnya ketika dia sedang solat dan kedamaian, yakni yang dilihat oleh para sahabat mulai munculnya dalam masyarakat Islam kaedah yang khusus untuk menafsirkan mimpi, berdasarkan terutama pada yang disebutkan dalam Al-Quran dan peribahasa hadis dan perumpamaan, diambil sebagai asas untuk mengatur pendekatan khas untuk menafsirkan mimpi yang simbolik. Contoh tafsiran simbolik ini mengenai mimpi itu diambil daripada peribahasa dan analogi Al-Quran dan beberapa fasal. Yang terakhir adalah tafsir mimpi menurut Islam. Dia terbahagi kepada 3 jenis dalam Al-Quran dan hadis yang patut kita ketahui. Nabi Muhammad SAW mengelompokkan jenis mimpi ini menjadi 3 bahagian. Hal ini berdasarkan dalam salah satu hadis, beliau bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik merupakan khabar gembira daripada Allah. Mimpi kerana bawaan fikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datang daripada syaitan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tidak kalian senangi, maka janganlah kalian ceritakan kepada sesiapa pun, dan lalu anda berdirilah dan solatlah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, difahamkan bahawa tidak semua mimpi yang dialami dapat dijadikan sebagai petunjuk. Lantaran ada berkemungkinan bahawa mimpi ni yang dialami bukan berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana bisikan daripada syaitan ataupun tersibuknya kita dalam memikirkan hal tersebut, hingga benda yang kita fikir itu terbawa dalam mimpi.
Contoh mimpi yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita buat contoh, salah seorang daripada sahabat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zaid dan Umar bin Al-Khattab pernah bermimpi. Mimpi mereka ni mereka pernah dijadikan sebagai dasar penentu pensyariatan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan dasar penetapannya dari sebuah mimpi. Ini menjadikan salah satu contoh tafsir mimpi itu, bahawa ini adalah mimpi daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mimpi yang dinilai bukan berasal daripada bisikan syaitan. Salah satunya dengan menandai waktu terjadinya mimpi tersebut. Bila mimpi terjadi pada hari ini ataupun pada waktu malam, lewat malam, maka ia berkemungkinan besar mimpi itu adalah mimpi yang benar dan juga dapat ditafsirkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Irfan bin Abdul Rahim, nombor matrik 051069. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan ini dengan tajuk Ta'birur Ru'ya minal Hadis, iaitu ungkapan mimpi daripada hadis. Jadi, maksud daripada poin yang pertama, sesungguhnya mimpi mempunyai makna yang jelas, yang tidak memerlukan penjelasan sebahagian daripadanya, bersifat simbolik dan sama-sama, dan maknanya hilang. Dan mereka memerlukan penafsiran makna simbol-simbol ini supaya makna mimpi dapat diketahui. Ada beberapa cara untuk menafsirkan mimpi, termasuk penafsiran dengan menggunakan nama-nama yang disebutkan dalam mimpi atau turunnya. Rasulullah SAW menjelaskan beberapa mimpi yang biasa dilihatnya menggunakan nama-nama yang terkandung di dalamnya. Dan dia biasa mengesyorkan para sahabat untuk menafsirkan mimpi dengan cara ini. Jadi, poin yang kedua pula, contoh tafsiran Rasulullah SAW mengenai mimpi dengan nama adalah mimpi dilihat oleh baginda SAW. Katanya, aku melihat satu malam ketika tidur, melihat seolah-olah aku berada di rumah Uqbah bin Rafiq. Dan kami datang dengan basah dari basahnya Ibn Ta'b. Dan kebaikan diberikan kepada kami di dunia ini dan kesejahteraan di akhirat. Dan bahawa agama kami telah baik. Jadi maksud dari poin yang ketiga, dari contoh tafsiran mimpi dari Abdullah bin Salam berkata, dalam mimpi aku melihat diriku berada di kebun dan ada tiang di tengah-tengah taman dan ada pegangan di bahagian atas tiang. Saya diminta memanjatnya. Saya berkata saya tidak boleh. Kemudian seseorang pelayan datang dan mengangkat pakaian saya dan saya naik tiang. Dan kemudian memegang pegangan tangan dan saya bangun sambil masih memegangnya. Saya menceritakan hal itu kepada Nabi dan Nabi bersabda, taman melambangkan taman Islam dan pegangan tangan adalah pegangan Islam yang tegas yang menunjukkan bahawa kamu akan berpegang teguh pada Islam sehingga kamu mati. Jadi poin yang keempat, maksudnya Rasul juga menjelaskan beberapa mimpi dengan makna dari hal-hal yang terkandung di dalamnya. Dan contoh adalah mimpi yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, beberapa orang diperlihatkan di hadapanku, iaitu di dalam mimpi. Mereka mengenakan kemeja, beberapa di antaranya hanya menutupi badan. Kemudian ada di hadapanku Umar bin Al-Khattab memakai kemeja, dia menyeretnya di tanah di ke belakang. Orang-orang bertanya, apakah kamu apa yang kamu tafsirkan tentang mimpi itu, ya Rasulullah? Rasulullah berkata, agama. Poin yang keempat pula, maksudnya Rasul juga menjelaskan mimpi para sahabat dan ketika pagi tiba, dia menghampiri mereka dan bertanya kepada mereka, apakah ada di antara kamu yang bermimpi semalam? Dari Abdullah bin Salam yang ditafsirkan oleh Rasulullah, ada contoh lain ketika para sahabat Ummul A'la mengalami sebuah mimpi dan menyebutnya kepada Rasulullah SAW. Dan dia memberikannya yang pertama. Ummul A'la berkata, saya bermimpi Uthman bin Maz'un dalam tidurnya mata yang mengalir, dan saya menyebut hal itu kepada Rasulullah SAW
dan dia berkata ini adalah pekerjaannya yang sedang dilakukan untuknya. Poin yang kelima, maksudnya dalam sirah Ibn Hisham yang dinyatakan bahawa Abu Bakar menafsirkan mimpi Rasulullah SAW. Rasul berkata, aku bermimpi seolah-olah aku diberi sepotong jadi aku merasakannya. Jadi aku keberatan dengan rasa ketika aku menelan. Jadi aku meletakkan di tangannya dan mengeluarkannya. Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah, ini adalah rahsia anda. Jadi sebahagian dari apa yang anda sukai akan datang kepada anda. Dan ada beberapa keberatan di dalamnya. Poin yang keenam, wa ista'radana ba'da ru'ya allati ulaha al-Rasul wa Abu Bakar radhiyallahu anhu yumkinuna an nastakhlisa minha ma'ani ba'da rumus allati waradat fiha. Jadi apa yang dapat saya simpulkan daripada tajuk ini, sesungguhnya dalam dunia mimpi terdapat suatu mesej yang besar dan memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga perlu direnungkan, dihayati dan dijadikan sebagai pelajaran. Kerana Al-Quran Al-Karim sendiri telah menempatkan dan memberikan perhatian khusus kepada persoalan mimpi sehingga dianggap memiliki nilai tinggi dan pengaruh yang sangat mendalam. Al-Quran Al-Karim menjadikan mimpi sebagai satu rentetan perjalanan kehidupan sebahagian Nabi dan Rasul-Rasulnya secara menyeluruh. Ini menjadi bukti yang mutlak menjurus konsep ketaatan yang tidak berbelah bagi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kisah mimpi Nabi Ibrahim AS, kemudian Nabi Ismail AS membenarkan apa yang terkandung dalam mimpi tersebut. Begitu juga dengan peristiwa mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat baginda yang memasuki ke Masjidil Haram dalam keadaan aman dan mencukur rambut kepala mereka. Akhirnya menjadi kenyataan selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Sekiranya kita meninjau beberapa penglihatan yang dimulakan oleh Rasul dan Abu Bakar, kita dapat mengambil pengajaran dari mereka makna di sebalik beberapa simbol yang disebut di dalamnya. Sekian saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.